Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya merupakan wakil daripada kumpulan 5 akan memulakan pembentangan jadual kesihatan diri. Mereka merupakan ahli-ahli bagi kumpulan 5 iaitu Nur Fazira, Aina Natasha, Iman Zulhakim, Nur Syafiqah, Izzatul Balqis, Nur Zahira, Aimin Aminah, Nur Izzah, Siti Nur Halimatin Saadiah dan Nasrul Aiman. Definisi kesihatan secara menyeluruh tidak hanya tertumpu kepada kesihatan fizikal sahaja, tetapi turut juga merangkumi kesihatan mental. Mengikut takrifan Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kesihatan adalah satu keadaan merangkumi kesihatan secara fizikal, mental dan sosial dan tidak hanya ketiadaan penyakit. Gaya hidup yang sihat tidak terhad kepada diet dan senaman sahaja. Amalan gaya hidup sihat mampu mengurangkan kejadian dan kesan masalah kesihatan, membantu meningkatkan fasa pemulihan, membantu menghadapi tekanan hidup dan dapat meningkatkan kualiti hidup. Dengan itu, jurnal kesihatan diri ini dapat membantu individu terbabit mengekalkan gaya hidup yang sihat. Dengan merekod rutin harian, ia dapat membantu seseorang mengekalkan dan mencapai matlamat kesihatan mereka. Seterusnya, mari kita lihat data jurnal bagi 10 orang ahli kumpulan 5. Komponen data jurnal kesihatan diri ini terdiri dengan pengambilan diet yang mengikut piramid makanan, kekerapan bersenam, tidur yang berkualiti, stres, tidak atau kurang sihat, BMI dan akhir sekali adalah waist and hip ratio. Setiap ahli perlu merekodkan data berdasarkan setiap komponen tersebut selama 10 minggu. Dan data-data yang direkodkan ini dibangunkan menjadi sebuah jurnal kesihatan diri. Seterusnya, mari kita lihat pula ulasan data jurnal bagi setiap komponen yang telah diberikan. Bagi komponen pertama iaitu piramid makanan, tidak semua pelajar mampu mengambil pemakanan seimbang selama 10 minggu berturut-turut. Jika dilihat, pelajar E merupakan pelajar yang hampir konsisten mengambil pemakanan seimbang mengikut piramid makanan setiap hari sepanjang 10 minggu. Piramid makanan boleh membantu individu mendapat diet yang sihat dan seimbang kerana ia menunjukkan jumlah kuantiti makanan yang seharusnya diambil dalam setiap hidangan mengikut kategori. Ini boleh mengelakkan pengambilan kalori yang berlebihan ataupun berkurangan. Bagi komponen kedua iaitu senaman, jika dilihat perbezaan bilangan hari senaman di antara semua ahli kumpulan, pelajar A dan I sahaja yang melakukan senaman secara konsisten selama 10 minggu. Pelajar yang kurang melakukan senaman ialah pelajar H, di mana beliau hanya melakukan senaman untuk 4 minggu sahaja dan dalam masa 1 minggu hanya sekali sahaja senaman dilakukan. Bagi komponen ketiga iaitu tidur berkualiti, pelajar F boleh dikatakan mendapat tidur yang berkualiti setiap hari sepanjang 10 minggu jika dibandingkan dengan pelajar yang lain, kecuali pada minggu 6 dan 8. Ini berkemungkinan kerana pertambahan tugasan yang perlu disiapkan, jadi pelajar mungkin menyiapkan kerja hingga lewat malam atau hingga ke pagi. Bagi komponen keempat iaitu stres, pelajar B, C dan I telah mengalami keadaan stres hampir setiap hari sepanjang 10 minggu, terutamanya pelajar I. Pelajar I mengalami stres setiap hari sepanjang 4 minggu terakhir. Ini kerana minggu-minggu tersebut merupakan minggu kebanyakan tugas harus disiapkan. Rehat yang tidak cukup merupakan faktor utama pelajar berada dalam keadaan stres. Komponen kelima iaitu kesihatan. Komponen ini boleh dikaitkan dengan tahap stres yang dialami oleh para pelajar. Majoriti pelajar mengalami keadaan badan tidak sihat hanya 1 atau 2 kali sahaja sepanjang 10 minggu tersebut. Pelajar I mengalami keadaan badan tidak sihat pada 5 minggu terakhir. Hal ini juga boleh dikaitkan dengan keadaan stres yang dialami oleh pelajar I. Keadaan fizikal dan mental yang stres membuatkan pelajar rasa tidak terurus dari segi pemakanan ataupun rutin harian mereka. Jadi, hal itu membuatkan mereka menjadi tidak sihat. Komponen keenam iaitu BMI menunjukkan 2 pelajar dalam golongan obes, 1 lebih berat badan, 6 berat ideal dan seorang pelajar kurang berat badan. BMI untuk berat badan ideal ialah 18.5 hingga 24.9. Komponen BMI merupakan komponen yang penting untuk seseorang individu kerana ia akan memberi bacaan anggaran lemak badan dan petunjuk untuk seseorang mendapat risiko penyakit yang disebabkan oleh jumlah lemak badan yang banyak. Dan komponen yang terakhir iaitu komponen WH ratio menunjukkan majoriti pelajar mempunyai WH ratio yang ideal dan 3 pelajar mempunyai WH ratio yang kurang ideal. WH ratio yang ideal ialah 0.85 atau kurang. Kajian dilakukan menyatakan bahawa nisbah lebih tinggi bermakna individu mempunyai lebih banyak lemak di sekeliling pinggang. Ini boleh membawa kepada risiko mendapat penyakit yang tidak diingini.
Antara saranan yang boleh diberikan khususnya kepada ahli kumpulan adalah menekankan aspek pengurusan masa, kerana mengurus masa dengan baik membolehkan kita melakukan kerja dengan teratur dan tidak mendatangkan stres. Seterusnya, hendaklah sentiasa memantau waktu tidur bagi membolehkan tubuh badan kita mendapat rehat yang cukup serta tidur yang berkualiti. Selain itu, perlulah mengamalkan pengambilan makanan yang sihat untuk memastikan tubuh badan mendapat zat serta nutrien yang mencukupi dan seimbang. Di samping itu, haruslah kerap menjalani aktiviti sihat seperti bersenam, bergerak aktif atau melakukan apa-apa aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh kerana ianya baik untuk kesihatan jantung. Akhir sekali, mestilah menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk memastikan kesihatan kita berada dalam keadaan baik dan dapat mencegah penyakit kronik daripada awal. Sebagai rumusan, pengumpulan data ini adalah penting untuk mengukur tahap kesihatan fizikal dan mental pelajar. Bukan sahaja kesihatan fizikal, kesihatan mental juga perlu ditekankan kerana boleh mempengaruhi kehidupan seseorang individu. Jurnal kesihatan diri ini diharapkan menjadi panduan kepada pelajar supaya sentiasa memperbaiki kelemahan dan menjalani gaya hidup yang lebih sihat pada masa akan datang, terutamanya semasa peralihan fasa pandemik COVID-19 ini. Selain itu, langkah-langkah penjagaan kesihatan seperti mengambil makanan seimbang, melakukan aktiviti riadah, menjalani pemeriksaan kesihatan dan lain-lain perlu diterapkan kerana merupakan pencegahan awal daripada mendapat sebarang penyakit. Kesimpulannya, menjaga kesihatan diri adalah tanggungjawab bagi setiap individu dan ianya bukanlah isu dan masalah yang sukar jika sudah dititik beratkan sejak awal dan muda lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi seterusnya saya Nur Zahira akan meneruskan pembentangan bagi diet intermittent fasting. Sedikit latar belakang, intermittent fasting atau IF adalah kaedah diet yang memfokuskan kepada makan mengikut waktu yang ditetapkan dan berpuasa selain waktu tersebut. Ianya berasal daripada eksperimen terhadap haiwan sekitar tahun 1940-an dan di mana penyekatan kalori melalui IF tanpa subjek kajian mengalami malnutrisi telah memanjangkan jangka hayat beberapa spesies iaitu ikan, anjing dan tikus. Tetapi, kesan kepada manusia tidak diketahui kerana jangka hayat manusia adalah lebih panjang. Bagi kaedah intermittent fasting, ianya boleh dibagikan kepada dua fasa iaitu fasa untuk makan dan juga fasa berpuasa. Disarankan adalah fasa makan itu dengan mengambil makanan yang sihat dan seimbang. Di samping, aktiviti bersenam, bersukan atau melakukan aktiviti fizikal untuk cergas adalah amat digalakkan. Semasa fasa berpuasa, individu perlu berpuasa selama 8 jam dan hanya dibenarkan untuk minum air mineral dan air yang tidak mengandungi gula, di samping mengehatkan jumlah kalori dan melakukan aktiviti bersenam atau bersukan untuk kekal cergas. Bagi fasa makan pula, individu perlu makan dan minum sebanyak 3 sesi dalam tempoh 4 hingga 16 jam, di mana individu perlu makan makanan yang sihat dan seimbang, tidak makan makanan yang mengandungi gula, garam, lemak dan minyak yang berlebihan, serta tidak digalakkan juga untuk makan makanan segera. Terdapat 7 jenis intermittent fasting iaitu overnight fasting, time restricted fasting, whole day fasting, alternate day fasting, 5 to 2 fasting, skipping meals fasting and choose your day fasting. Bagi overnight fasting atau puasa semalaman, individu akan berpuasa selama 12 jam sehari dan dibenarkan untuk minum minuman air kosong sahaja. Individu akan berpuasa pada 8 malam dan berbuka pada 8 pagi. Untuk time restricted fasting atau puasa waktu tertentu, individu akan berpuasa selama 14 hingga 15 jam sehari dan berpuasa pada jam 5 pagi serta berbuka pada 7 malam. Ianya dipraktikkan pada bulan Ramadan. Bagi whole day fasting atau puasa seharian, individu akan berpuasa selama 24 jam iaitu berpuasa pada 8 malam dan berbuka pada 8 malam keesokan harinya mengikut kemampuan dan dikenali juga sebagai one meal day diet atau OMAD. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nasrul. Terima kasih. Jenis intermittent fasting. Yang keempat adalah alternate day fasting ataupun puasa selang sehari, iaitu berpuasa pada hari Isnin, skip hari Selasa dan berpuasa kembali pada hari Rabu dan seterusnya. Yang kelima adalah berpuasa 2 hari dalam seminggu. Yang keenam skipping day fasting, iaitu melewatkan waktu makan, iaitu mengambil sarapan pagi dan tidak makan pada waktu tengah hari. Yang terakhir adalah choose your day fasting, iaitu memilih hari untuk kita berpuasa. Kaedah yang paling senang, bebas memilih hari untuk berpuasa, tidak ada syarat yang khusus dan sangat fleksibel. Baiklah, kita lihat kepada kebaikan intermittent fasting. Yang pertama, pengurangan berat badan dan lemak dalam badan. Dapat mengurangkan berat badan sebanyak 3 hingga 8% dalam tempoh 3 hingga 24 minggu. Kesihatan metabolik dan jantung. Metabolisme yang lebih baik dapat mengurangkan risiko untuk menghidap penyakit-penyakit kronik. Okey, seterusnya adalah kebaikan intermittent fasting, menstabilkan insulin, mengurangkan radang yang menyebabkan kerosakan saraf pada mata dan salur darah, awet muda, human growth hormone meningkat dan berlaku fat burning effect dan pembaharuan sel. Membaiki sel rosak, berlaku autofagi iaitu pembersihan sel-sel rosak di mana sel rosak pecah dan dimakan oleh sel dalam tubuh. Okey, seterusnya adalah keburukan intermittent fasting. Yang pertama sekali adalah sakit kepala dan pening. Ia boleh berlaku semasa beberapa hari permulaan diet dijalankan kerana diet ini bukan suatu kelaziman untuk dilakukan oleh individu, maka perkara ini sepatutnya
mendapat nasihat daripada doktor sebelum seseorang itu melaksanakan. Okey, seterusnya berlaku kepada setengah individu sahaja mengikut tahap metabolisme ataupun ketahanan badan seseorang. Yang kedua, masalah pencernaan, sembelit, cirit-cirit birit, loya dan kembung perut, pengambilan nutrien yang tidak mencukupi seperti serat dan vitamin oleh kerana intermittent fasting, dan seterusnya adalah cepat penat kerana paras gula dalam darah yang rendah menyebabkan kekurangan tenaga dan keletihan. Seterusnya, intermittent fasting untuk pesakit jantung. Penyakit jantung boleh berkait dengan penyakit kardiovaskular dan salur darah. Makanan berlemak menyebabkan arteri tersumbat dan risiko yang lebih tinggi untuk penyakit jantung. Pengumpulan plak lemak dalam arteri menyebabkan salur darah menyempit atau tersumbat dan menyebabkan serangan jantung, sakit dada atau strok. Intermittent fasting mengurangkan pengambilan lemak dalam diet harian dan kurang risiko pengumpulan plak lemak dalam arteri. Intermittent fasting juga merendahkan keradangan kronik dan juga berkesan mengurangkan kolesterol dan lemak serta membantu jantung dengan cara menurunkan berat badan. Diabetes adalah salah satu keadaan di mana keadaan gula dalam darah adalah lebih tinggi dari normal dan berlaku apabila pankreas dalam badan tidak lagi menghasilkan insulin atau badan tidak boleh menggunakan insulin sendiri dengan berkesan. Pesakit diabetes disarankan untuk mengamalkan intermittent fasting kerana banyak manfaat yang akan diperolehi daripada diet ini. Risiko intermittent fasting untuk pesakit diabetes. Cara pemakanan bagi diet ini memerlukan pesakit untuk berpuasa dan kesannya pada pesakit diabetes ini akan menyebabkan mereka kekurangan tenaga, badan lemah dan akan menjejaskan kadar glukosa. Kekurangan glukosa dalam darah akan memungkinkan pesakit untuk ke tahap hypoglycemia. Antara simptom hypoglycemia ialah menggigil, kuat berpeluh, jantung berdebar, lesu dan banyak lagi. Oleh itu, pesakit diabetes yang ingin mencuba intermittent fasting dinasihatkan untuk merujuk doktor terlebih dahulu sebelum memulakan diet tersebut. Beberapa ujian awal terhadap manusia dan kajian haiwan terkini menunjukkan bahawa dengan berpuasa menyebabkan penurunan risiko kanser atau pertumbuhan kanser. Kelaparan dalam jangka masa pendek atau berpuasa dipercayai menyebabkan sel kanser lebih terdedah kepada apoptosis, membuatkan sel-sel kanser sensitif terhadap kemoterapi disambil melindungi sel-sel normal dan menggalakkan penghasilan sel stem. Intermittent fasting memperbaiki keberkesanan kemoterapi. Kajian 2016 menunjukkan gabungan antara puasa dan kemoterapi memperlahankan perkembangan kanser payudara dan kanser kulit. Intermittent fasting tidak digalakkan bagi pesakit kanser yang sedang menjalani rawatan radioterapi dan kemoterapi kerana risiko mengalami kesan sampingan seperti hilang selera makan, loya dan muntah, perubahan deria rasa dan bau, sakit mulut dan tekak serta cirit-birit. Ia akan mempengaruhi proses penghadaman dan penyerapan nutrien daripada makanan yang diambil dan menyebabkan peningkatan risiko malnutrisi. Pusat Rawatan Kanser Amerika Syarikat melaporkan hampir 65 hingga 70% pesakit kanser mengalami malnutrisi yang mana akan menyebabkan pesakit berasa letih, lemah dan gagal mencapai matlamat rawatan yang diberikan. Kesimpulannya, pesakit perlu berbincang dengan pengamal penjagaan kesihatan bertauliah sebelum memulakan perubahan diet dan tindakan menghadkan pengambilan makanan akan menyebabkan selera makan dan bilangan kalori meningkat pada hidangan berikutnya. Malah mungkin melambatkan metabolisme untuk memadankan penggunaan kalori. Puasa berselang-seli mempunyai banyak manfaat kepada kesihatan jika diikuti dengan konsisten. Ia boleh menghasilkan penurunan berat badan yang banyak dan mencegah penyakit tertentu.